Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya. Salam untuk teman-teman, sahabat-sahabat semua. Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Apa khabar anda semua? Saudara Nelmi Saad, apa khabar Saudara Nelmi? Doa saya agar anda sihat. Itu juga dengan Ma'jun kuat Selasa. Waalaikumsalam. Ma'jun kuat Selasa. Saudara Jambaria Abdullah, Saudara Abdul Hadi Syarif, Saudara Man Omar. Begitu juga dengan Saudara Badrin Abu Bakar. Waalaikumsalam. Apa khabar saudara semua? How are you, Thomas Tan? Terima kasih hadir selamat malam. Begitu juga Saudara Cik Ibrahim Cik Muda, Raja Syahilzam. Waalaikumsalam. Saudara Arif Saad, Ruby Dim, apa khabar Bi? Semoga sehat bersama pasangannya. Doa saya anda sentiasa bahagia. Begitu juga dengan Raja Kamal, Raja Bazian. Apa khabar aku? Sehat di Sungai Petani ya? Saudara Amri, Sungai Petani hujan tak? Nak tanya pada Raja Kamal, Raja Bazian. Jamadi Adi, Saudara Sabarudin Din, Saudara Osman Piai, Saudara Rosyun, Kulup Kontot bin Kulup Dogol. Apa hal lah nama macam-macam ni saudara. Saudara Putra Syah, Saudara Amri Emri, Waalaikumsalam, Tuan Eksan Sayuti. Terima kasih hadir saudara. Saudara Muhammad Nari Syafi'i, Saudara Abu Bakar, Saudara Ahmad Ahmad Subandi, Saudara Lan dan teman-teman yang tak sempat saya santuni. Saya mohon maaf, insya-Allah akan saya santuni usai pencerahan malam ini saudara ya. Baik, seperti biasa, saya harus memberi laporan tentang apa yang berlaku hari ini berhubung dengan COVID-19. Hari ini, tanggal 25 Oktober, hari Isnin, yang merupakan hari yang ke-585, saudara, iaitu virus corona menyerang bumi bertuah ini. Jadi sebab itu, saudara harus berhati-hati. Bagaimanapun, Alhamdulillah, hari ini ada sedikit penyusutan daripada semalam. Semalam 5,666, tapi hari ini 4,782. Namun begitu, jumlah terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 2,436,498. Dan semalam merekodkan kematian sejumlah 46 orang. Negeri-negeri laporan yang saya dapat: di Perlis 20 jangkitan, di Kedah 333, di Pulau Pinang 271, di Perak 294, di Selangor alhamdulillah terus susut kepada 756, di wilayah Persekutuan juga susut 176, di Putrajaya turun 13, di Negeri Sembilan juga ada sedikit peningkatannya ya, sebab hari ini Negeri Sembilan ada 145. Begitu juga di Melaka juga 177. Di Johor alhamdulillah terus susut kepada 504. Di Pahang 256, di Terengganu 298, di Kelantan 596. Alhamdulillah tidak lagi angka ribuan ya. Di Sabah 450, di Labuan alhamdulillah sifar, tiada jangkitan, dan di Sarawak juga susut kepada angka 493. Tiada lagi ribuan, alhamdulillah. Jadi kita bersama-samalah menjaga kesihatan kita, menjaga kebersihan diri, jagalah keluarga kita ya saudara. Ni siapa ni? Saudara Ajasin, wabak ni seperti kehidupan juga. Apabila itulah hidup, ia akan beranak pinak, bercuci-cuci tahu, jaga-jaga diri. Ini Saudara Haji Jasin. Memang saudara, kita harus sentiasa menjaga kebersihan diri kita. Kalau boleh, berusahalah untuk memutuskan jaringan COVID-19. Hari ini jumlah keseluruhan untuk bulan ini tanggal 25 Oktober, jangkitan keseluruhannya untuk bulan Oktober alhamdulillah susut banyak saudara ya. Hari ini cuma 190,293 yang terkumpul. Sedangkan bulan lalu begitu tinggi jumlahnya. Alhamdulillah. Baik saudara, usai laporan kita pergi sekejap. E-commerce jangan lupa. Kalau boleh berniagalah saudara. Kalau anda mau mewawarkan produk saudara, sila hubungi Al-Azhar. Anak saya di talian 011-330-41241. Kalau berhubung dengan Al-Azhar, jangan lupa Al-Bakur, iaitu wangi-wangian aroma untuk rumah saudara. Ingat saudara, rumah yang dihiasi dengan wangi-wangian adalah dicintai oleh para malaikat dan dibenci oleh para syaitan. Juga jangan lupa renang tok dan baulu berdal, saudara ya. Saya juga boleh berhubung dengan Siti Farehah
untuk mewawarkan produk saudara di talian 017 711 4300. Siti Fareha, jangan lupa dendeng manis Siti Fareha. Harga terkawal, tidak lagi tidak meningkat walaupun harga daging di pasaran terus mencanak naiknya saudara ya. Saudara juga boleh ini untuk di Lembah Kelang boleh berhubung dengan Syauqi di Kizinis iaitu penjual buah-buahan. Hubungi beliau di 0123575703 agar setiap pesanan itu dapat dihantar terus ke rumah saudara. Harga murah dan kualitinya terkawal, terjamin saudara. Ini hanya untuk di Lembah Kelang. Dan akhir sekali jangan lupa iaitu sambal kering dari dapur Cik Siti. Makan dengan telur, makan nasi dengan telur goreng saja sudah cukup untuk menjilat jari. Sur katanya. Saudara boleh berhubung dengan saudara Muhammad Niza di talian 009 482 4504 iaitu untuk mendapatkan sambal kering dari dapur Cik Siti kita. Baik saudara, e-commerce. Usai e-commerce kita masuk sedikit tazkirah yang singkat. Kita harus ingat saudara, seangkuh dan sehebat mana pun kita, akhirnya di atas hamparan sejarah jugalah dahi kita akan bersujud. Jadi sebab itu saudara jangan angkuh. Hebat macam mana pun sampai waktunya 5 waktu kita sujud dan dahi kita akan berada di hamparan sejadah. Secantik dan sindah mana pun rupa kita, cuma kain putih juga yang akan membalut tubuh kita satu ketika nanti. Dan sekaya dan sebanyak mana pun harta yang kita miliki, yang kita kumpul, tidak akan dibawa untuk menghadap ilahi. Apa yang saudara boleh bawa nanti hanyalah amal ibadat kita dan kiriman doa daripada anak-anak yang soleh. Didiklah keluarga kita, didiklah anak-anak kita supaya mereka menjadi anak yang soleh, agar itulah bekalan kita di akhirat nanti saudara. Dan segagah ataupun sekuat mana pun kita segagah dan sekuat apapun kita, kita berjalan atau berlari, akhirnya kita tetap diusung juga saudara. Dan seramai banyak mana pun ataupun sebegitu jumlahnya, begitu ramai teman-teman yang kita ada, namun kita akan pergi dan kita akan berada sendirian di liang lahat. Ingat saudara, ini adalah pesanan saya untuk saudara agar kita sama-sama saling ingat mengingati. Saya memberi pencerahan tazkirah yang singkat agar kita dapat mendapat sedikit maklumat, sedikit pengetahuan dan memberi sedikit kesedaran pada kita. Hidup ini tidak kekal saudara ya. Baik, usai tazkirah yang singkat kita masuk mutiara kata. Terima kasih sahabat saya, saudara Cikgu Hibil, kerana mengirimkan kiriman mutiara kata. Katanya budi bahasa pada akal budi sama seperti wajah. Saudara, budi bahasa pada akal dan budi sama seperti wajah kita. Apa yang menurutmu baik belum tentu baik di hadapan Allah. Apa yang menurutmu buruk belum tentu ia buruk di hadapan Allah. Kerana Allah mengetahui segala-galanya, sedangkan kita semua tidak mengetahui. Terima kasih saudara Ibil atas kiriman yang begitu indah, yang begitu cantik untuk kita berkongsi bersama perkongsian mutiara kata. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Pengeluaran wang dari kumpulan simpanan pekerja kita harapkan agar teman-teman segera dapat. Dan saya difahamkan bahawa mereka yang menanti air sinar, bahawa kumpulan wang simpanan pekerja mempercepatkan pengeluarannya yang sepatutnya bulan November, bulan Disember, tapi telah dicepatkan kepada 24 November. Selama 3 hari berturut-turut, kumpulan wang simpanan pekerja akan memasukkan wang-wang yang anda tuntut daripada kumpulan wang simpanan pekerja bermula 24 November. Saudara, saya harapkan agar teman-teman yang mohon atau yang masih belum dapat air sinar memperolehi walaupun sedikit, itulah yang ada pada kita. Dan saya juga berdoa pada teman-teman yang berurusan dengan pihak bank supaya mereka memperolehi moratorium terakru faedahnya untuk selama 3 bulan. Ambillah saudara walaupun sedikit, apa nak buat, itu keadaannya. Baik saudara, sekali lagi saya ingin ingatkan, kalau negara kita berbelanja tanpa had, maka negara kita akan muflis. Saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah agenda bumi hangus. Agenda bumi hangus. Sebelum saya memberi pencerahan tentang apa yang saya maksudkan dengan agenda bumi hangus, kita santuni dulu pantun Pak Nazil.
cantik bahasanya ya saudara. Kata Pak Nazil, ayam dibaling buat tak kisah, kambing dibanting mengembek tergelak, pemimpin mengerling laba siasah, pikiran melenting ke hutan balak. Lain tak ada fikiran mereka. Mereka lain tak ada nak cari balak, nak cari kekayaan. Itu sindiran daripada Pak Nazil. Kemudian kata Pak Nazil lagi, negeri Kelantan pasirnya emas, Perak pula teluknya intan. Rakyat bentan bertambah rimas, pemimpin pula berlagak sultan. Itu pandangan Pak Nazil. Saya suka dengan Pak Nazil ni, ayat-ayat ataupun perkataan digunakan, kadang-kadang kita tak faham, kita tak tahu, dia memberi pencerahan. Bentan adalah bermaksud kita sakit berbalik-balik. Setelah kita sembuh, penyakit itu datang balik. Itu dipanggil bentan. Saudara, negeri Kelantan pasirnya emas, negeri Perak teluknya intan. Rakyat bentan bertambah rimas, pemimpin pula berlagak syaitan. Itulah cara Pak Nazil menegur dan melakukan kritikan sosial untuk kita hayati bersama. Tidak lupa juga sahabat saya Saudara Nordin Malik, ini pejuang rakyat di negeri Perak. Kata Saudara Nordin Malik pula, anak raja pergi berburu, anak panah sangkut di dada. Menteri Umum, rakyat keliru, berteka-teki apa agenda. Jadi beliau bertanya, apa pula menteri ini umum begitu begini. Dan rakyat pula terpinga-pinga. Ini kata begini, orang tu kata begini. Akhirnya rakyat keliru. Tambahnya lagi, enak sungguh makan laksa, terpecik kuah, jatuh ke badan. Yang mana satu memegang kuasa, MKN dan KKM fungsi bertindan. Ini sebab beliau menyantuni tentang apa pengumuman-pengumuman yang dibuat oleh Menteri Kesihatan dan Kementerian KKM, saudara. Baik. Usai pantun-pantun, kita masuk sedikit gedung ilmu. Jangan lupa, kita sebagai orang politik, nak jadi pemimpin politik, jadi kena faham bahasa-bahasa ataupun imbalan, bidalan orang-orang tu dahulu. Menyantuni tentang pemimpin yang diharapkan. Saudara Abdul Halim Majid, Saudara Ki Rian, begitu juga dengan Saudara Zainal Ishak, Zamri Hashim, Saudara Iqbal Ikram. Warga bangsa Melayu sejak dari dulu amat mendambakan setiap pemimpinnya tahan berhujan maupun berpanas, tahan bersusah, berpenat lelah, tahan berlengging, tak kering kain, tahan berteruk sepapah teluk. Tahan berteruk sepapah teluk, tahan bersendung sepapah tanjung, tahan berbagan sepapah hutan, tahan bertumang berbedak arang, tahan berkain sehelai sepinggang, tahan hidup berkalang leher, tahan mati berkalang tanah. Itu pemimpin yang harus kita ada. Itulah pemimpin Melayu yang kita harapkan. Jadi pemimpin juga mestilah tahan berhaus mau berlapar, tahan merapah semak belukar, tahan bersusah maupun berlapar. Pemimpin juga perlu banyak bijak, saudara. Bijak menyimak kicauan burung. Jadi burung yang berkicau pun dia tahu jenis burung apa. Itu namanya pemimpin. Bijak menarik rambut di tepung. Narik rambut di dalam tepung. Rambut tak putus, tepung tak bercerak, berurai. Bijak mengindang beras berantah. Jadi beras ni yang katanya ada antah semua, dia bijak mengindang yang mana antah, yang mana beras. Bijak menangkis bersilat lidah, bijak membuka simpulan mati, bijak menyukat sama pepat, bijak mengukur yang sama panjang. Pemimpin harus bijak menimbang yang sama berat, bijak memberi kata pemutus, bijak melangkah dalam onak, bijak menepis tuntung keris, bijak menyimpan arif menyungkai, bijak berlayar di angin sakal. Itu pemimpin. Segala-galanya mereka bijak, saudara. Itu yang kita harapkan. Jadi, saudara, kita sambung lagi malam besok tentang pimpinan Melayu yang kita harapkan. Peringatan saya bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke dalam channel YouTube, maka semua itu adalah tanggungjawab anda di atas setiap suntingan dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas suntingan ataupun komen-komen yang anda berikan. Oleh itu, maka anda harus berfikir sebelum beri komen menggunakan bahasa-bahasa yang bukan-bukan. Bagaimanapun saya terima kasih. Sejak sehari dua ni kuranglah ayat-ayat digunakan, ayat-ayat yang tidak menggambarkan kita ni warga harmonis, ya.
Saya kena ingat, ini adalah pencerahan politik yang berprinsipkan pencerahan saya ini kepada pengetahuan dan pembacaan saya. Saya tidak lebih daripada itu. Bukan untuk menaikkan seseorang ataupun mewawarkan pemimpin itu terbaik dan sebagainya. Bagi saya, kalau pemimpin itu baik, maka baiklah jadinya. Kalau mereka tidak baik, kita harus memberi kritikan, saudara. Dan apa yang saya lontarkan, prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Jangan lupa, ini prinsip kita. Kalau boleh, kita sebagai warga cinta damai, gunakanlah bahasa yang cukup harmonis untuk kita menyantuni setiap persoalan. Saudara? Saya lihat sebab apa, nampak gayanya Datuk Seri Najib dah mula perang juga dia. Sebab dalam parlimen hari ini, beliau menyatakan, beliau menyanggah tentang tuduhan yang dianggap melulu oleh ahli parlimen dari Sepang. Jadi sebab itu katanya kelirulah YB Sepang ni. Pertama, yang memberikan pelepasan Datuk Seri Najib ke Singapura bukannya sesiapa, bukannya Perdana Menteri, ya. Dia adalah Mahkamah Rayuan, dan keputusan tersebut dibuat sebulat suara oleh ketiga-tiga hakim. Jadi ia bukan kerajaan yang membenarkan. Jangan tuduhan yang melulu. Kemudian, jadi untuk apa nak menyalak dia orang rakyat? Tak ada lagi isu lain yang lebih penting pada rakyat. Jadi anda mahukan kerajaan campur tangan dalam urusan mahkamah, atau apakah anda mahukan keputusan hakim itu dikuasai oleh kerajaan? Itu persoalan yang dilontarkan oleh Sri Najib. Kedua, katanya jadual beliau untuk ke Singapura adalah selepas Pilihan Raya Negeri Melaka yang berakhir pada 20 November. Jadi dia kata beliau bercadang untuk ke Singapura pada 21 November. Tujuannya untuk melawat anak perempuannya Nozina bersalin, nak tengok cucu sekejap je pun, bukan lama mana pun, bukan nak lari, ya. Dan beliau akan pulang pada 5 Disember. Jangan risau. Jadi kalau habis Sepang tu pandai matematik, jadi dia kena kira lah tempoh 15 hari itu termasuklah tempoh kuarantin. Jadi apakah dia tidak memikirkan bahawa zaman sekarang ni sudah berakhir pandemik? Itu keadaannya. Mereka tuduh Datuk Najib hanya dapat peluang untuk pergi sementara keluar negeri. Begitu juga dengan apa berlaku pada Datuk Seri Zahid Hamidi. Beliau mendapat kelulusan daripada mahkamah, bukan daripada kerajaan, untuk mendapat rawatan di Jerman. Tempohnya sebulan. Lepas tu beliau akan balik. Jadi mereka menjadikan ini sebagai isu politik. Lain tak ada. Jadi isu politik semata-mata. Dan setakat hari ini saya betul saya katakan bahawa yang amat Perdana Menteri kita ni tak payahlah buat pengumuman apa-apa tentang pelantikan ni. Diam-diam sudahlah, tak payah semua orang tahu. Sebab saya kata nanti kalau dulu Tan Sri Muhyiddin Perdana Menteri perutusan, sebulan 3-4 kali buat perutusan, tak ada apa-apa pun. Dan sekarang ni amat Perdana Menteri kita ni perlantikan. Yang terbaru adalah Larry Seng. Larry Seng dilantik menjadi pengurusi Majlis Minyak Sawit Malaysia, mengambil tempat daripada Dato' Osman Sapian. Jadi beliau adalah merupakan ahli Parlimen Julau, yang merupakan ahli Parlimen daripada Parti Keadilan yang melompat, ya saudara. Dan beliau dilantik sebagai pengurusi Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC. Jadi menurut catatan Facebook itu, pelantikan itu berkuat kuasa pada 1 Oktober. Seng menggantikan bekas Menteri Besar Johor. Tidak diketahui kenapa beliau digantikan. Dan Seng meninggalkan parti PKR pada akhir Februari lalu dan memutuskan untuk menukar sokongan pada Kerajaan Perikatan Nasional yang diketuai oleh Presiden Bersatu dan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi ini yang membuatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim berang. Jadi bila ada daripada PKR melompat, dapat jawatan dan sebagainya. Ini keadaannya. Sebab itu saya kata yang awak Perdana Menteri, sudahlah. Pilihan raya pun dah dekat, tak payahlah. Mana yang ada tu kalau nak lantik pun dia diamnya, tak payah ada pengumuman. Beritahu pada syarikat, JLC, kerajaan, kalau ada pelantikan baru, tak payahlah nak diwawarkan, selamat datang, pelantikan hebat, tak payah. Sebab saya berkali-kali saya menyatakan apakah kemungkinan nanti mereka ini juga terperangkap, kerana seorang ahli parlimen tidak boleh mendapat bayaran gaji daripada mana-mana syarikat. Jadi kalau dia dapat pendapatan tetap setiap bulan, maka beliau akan hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Ini termaktub dalam perlembagaan. Jadi tak payahlah diwawal, jangan sekadar sebagai pengurusi saja untuk mempengurusikan mesyuarat.
tidak lebih daripada itu. Tapi kalau dilihat sebagai macam pengurusi eksekutif dan sebagainya, maka beliau hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Itu keadaannya. Dan hari ini saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjerit lagi. Menjeritlah Datuk Seri, berhubung isu Pandora Papers. Beliau masih lagi menuntut agar ia dibahaskan. Semangatnya masih lagi gigih untuk mahukan supaya satu siasatan dilakukan secara tuntas. Bagaimanapun, Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menyatakan bahawa isu tersebut akan disiasat yang melibatkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, kemudian pihak polis, iaitu bahagian commercial crime, jenayah perdagangan, lembaga hasil dalam negeri, kastam dan jabatan-jabatan yang berkaitan. Jadi beliau Datuk Seri Anwar Ibrahim juga, dia tak mahu hanya untuk Pandora. Kalau siasatlah keseluruhannya sehingga sebagaimana apa yang dibangkitkan pada tahun 2012 dan sebagainya. Keadaan ini sebenar-benarnya saya tengok, saya lihat masih lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim berjuanglah terus kalah. Saya senyum saja. Apakah benda ini boleh dijadikan sebagai perbahasan di parlimen? Belum nampak tanda-tanda ia boleh terlaksana, saudara. Itu yang dapatan saya, saudara. Kemudian Datuk Seri Najib juga ingin menjelaskan bahawa antara yang dibangkitkan adalah tentang trade mispricing ataupun trade misinvoicing yang menyebabkan hampir semua aliran keluar wang haram ratusan bilion ringgit sebagaimana yang dipetik oleh Global Financial Integrity, di mana Pakatan Harapan kata Najib bergili-gili nak kaitkan dengan Pandora Papers. Semua ini adalah untuk menipu rakyat. Isu tentang trade mispricing ini adalah kesilapan kerajaan yang mengambil keputusan untuk menolak GST dan sebagainya. Jadi kenapa Datuk Seri Najib bertanya kenapa kerajaan Pakatan Harapan dahulu tak pernah mahu siasat tentang laporan GFI ini, iaitu Global Financial Integrity, atau mengambil langkah untuk mencegah aktiviti ini. Jadi kenapa semasa mereka jadi kerajaan mereka tak pernah sebut, Sepatah Haram pun tak sebut soal isu GFI ini, iaitu Global Financial Integrity. Dan sekarang ni bila timbul tentang Pandora Paper ini nak dikaitkan pula lagi dan sebagainya. Jadi menurut Datuk Seri Najib lain tak ada, ini semua alasan untuk menipu rakyat, untuk mengheret rakyat berfikiran bahawa konon-konon mereka adalah pejuang rakyat. Aduhai, apalah nak jadi negara kita ni. Mereka tak habis-habis untuk meletakkan rakyat dalam keadaan yang mereka beri alasan, tapi sebenarnya adalah lebih baik Parlimen bersidang hari ini laksanakanlah tugas dan tanggungjawab untuk memperjuangkan soal rakyat. Ini yang paling penting. Saya hairan sekarang ni Jeddah sudah masuk untuk penggal ini, Parlimen akan membincangkan soal bajet. Inilah masanya tiap wakil rakyat menuntut. Kalau mereka tidak mengutarakan persoalan rakyat, kekhawatiran saya, maka akhirnya habis sidang, habis bajet, habis begitu saja. Tapi bagaimana dengan kehidupan rakyat? Rakyat terus terbiar dalam keadaan yang tidak menentu. Saudara, saya amat mengharapkan agar setiap wakil rakyat berperanan. Tapi tak tahulah wakil rakyat daripada UMNO, daripada Barisan Nasional, apakah mereka berjuang untuk rakyat, saya tak tahu. Apakah wakil-wakil rakyat daripada Parti Keadilan juga berjuang untuk rakyat? Saya tak tahu, tak dengar pun tadi. Yang lain yang ditomah, isu dibangkitkan di Parlimen tentang mahkamah membenarkan Datuk Seri Najib, Datuk Zahid untuk pergi ke luar negeri sementara waktu saja. Apakah itu isu besar? Saya hairan. Persoalan yang paling penting sekarang ni kehidupan rakyat. Banyak orang tidak tahu. Mungkinlah mereka kaya raya, mereka tak terasa. Saya baru pulang daripada menjelajah ke negeri Perak. Saya melihat apa yang berlaku. Bagaimana keadaan rakyat di negeri Perak hidup dalam keadaan cukup sukar. Kedudukan kewangan yang begitu terkesan. Saya dapati ada sebuah syarikat yang diapungkan di bursa saham untuk membayar gaji pekerjanya adalah sebanyak 3 kali dalam sebulan. Kalau seorang itu gaji dia 3,000, bayar 1,000. Seminggu kemudian 1,000 lagi, seminggu kemudian 1,000 lagi. Ada sebuah syarikat yang diapungkan di bursa saham Kuala Lumpur, dan kerajaan juga mempunyai kepentingan dalam syarikat tersebut, dan terpaksa membayar gaji para eksekutif dia 3 kali beransur-ansur. Apakah ini menggambarkan satu suasana yang baik?
Saudara, ini keadaan sebenar-benarnya. Dapatan saya bila saya pergi ke Perak, berjumpa dengan rakyat di sana, berbual dengan mereka, saya dapat melihat bahawa rakyat cukup terkesan dengan kedudukan ekonomi hari ini. Sepatutnya persoalan itulah yang dibangkitkan di Parlimen. Ini tidak dibangkitkan. Banyak yang salahnya remeh-temeh saja. Itu pula akhirnya Datuk Seri Najib mengamuk. Saya tak tahulah bagaimana, apa pun bagi saya. Yang penting Parlimen dah dibuka, wakil rakyat kena ada. Jangan kosongkan kursi anda. Jangan datang pula panaskan kursi dan keluar. Mesti diperjuangkan tentang kehidupan rakyat. Hari ini saya memang terus terang saya kata saya kecewa kerana tidak ada persoalan rakyat itu diperjuangkan sehabis baik. Sama ada waktu persoalan mulut ke ataupun bincangkan soal banyak isu yang ada di Parlimen yang sepatutnya boleh dibawa. Tujuannya itulah. Sebab itu dipanggil Dewan Rakyat. Dewan untuk memperjuangkan kehidupan rakyat. Jadi anda sebagai wakil rakyat, jangan sampai akhirnya rakyat menghukum anda. Dan sekarang ini, kita rakyat juga pening kepala. Kita berada dengan keadaan yang cukup celaru. Saya Suruhanjaya, Pilihan Raya, dia buat SOP untuk Pilihan Raya Negeri Melaka. Sudah ada. Ini cara nak buat SOP itu adalah peraturan yang perlu dipatuhi. Kemudian Menteri Kesihatan buat arahan, tolak SOP. Jadi sedangkan Suruhanjaya, Pilihan Raya tetap akan menjalankan Pilihan Raya. Jadi apakah semua ini menunjukkan sistem pentadbiran negara kita sekarang ni dah tidak ada koordinasi. Rakyat perlu memikirkan soal begini. Saudara, menteri-menteri dia orang kaya raya. Kata dia orang berselerak di serata dunia. Kita yang marhain ini tetap menjadi melukut di tepi gantang. Kita menjadi pengemis di bumi kita sendiri. Jika berlaku sesuatu, kitalah yang akan menderita. Saudara, jadi fikir-fikirlah. Jangan sampai kita yang marhain ini menjadi korban kepada serakah mereka. Saya cukup marah apabila melihat keadaan begini, politik yang tidak menentu, tiba-tiba pula ada pula tak bolehlah buat perhimpunan dan sebagainya. Ini apa benda lah dia orang ni. Dan saudara, kita kena berwaspada sebagaimana dinyatakan oleh Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan, bahawa beliau mengingatkan anggota parti UMNO agar sentiasa berwaspada. Ahli-ahli UMNO kena berhati-hati dan jangan cepat melatah dalam meneruskan hala tuju UMNO untuk terus memperkasa parti, kerana ada pihak sedang mahu menjadikan tsunami pada pilihan raya umum yang ke-15 nanti. Jadi menurut tu Mak Hassan, UMNO adalah parti yang punya struktur, sehingga kan walaupun kita kalah pada PRU yang lalu, kita tidak pula berduyun-duyun ahli kita keluar katanya. Tapi ada pihak masih lagi berusaha untuk memecah belahkan kesatuan dalam pimpinan kita. Saya melihat sendiri dalam parti PAS sendiri, saya dapat kenyataan ini tentang kenyataan daripada Timbalan yang Ketua PAS PAM, Ustaz Yusmi Hanif. Dan dia menyatakan tolong beritahu ke pimpinan atas supaya kita kukuhkan kembali muafakat dengan UMNO. Kerana dia kata kami di peringkat akar umbi menyokong penuh muafakat nasional. Jadi menurut Ustaz Yusmi Hanif, beliau mahu supaya rakyat bersatu padu. Kerana banyak masalah dapat disantuni bersama. Jadi rata-rata sentimen di akar umbi sebenarnya mereka tidak mengira UMNO atau PAS, mereka mahu penyatuan ummah. Tapi tentulah warga PAS, warga UMNO peringkat akar umbi begitu kecewa apabila muafakat nasional yang termeterai piawannya atau piagamnya pada 19 September 2020 lalu sudah berkecai. Ini keadaan saudara. Apakan daya kita. Jadi sebab itu Ustaz Yusmi Hanif dia minta tolonglah pimpinan di atas tu ingat dan sedar. Ni nak masuk juga cucu saya ni. Dia rindu pada saya tak masuk. Okey. Dia pada dia jenguk sekejap je. Saya bila dengan cucu ni saya cepat sentuh hati. Saudara Roza Raza, wah banyak cantik, ada ura-ura nak buat tsunami. Mereka sedang berusaha. Jadi terpulang pada rakyat, saudara. Sebab itu sekarang ni katanya
majlis sosial seperti kenduri kendara boleh. Sebagaimana itu diumumkan oleh Datuk Isyamuddin, Datuk Nusin On. Kenduri kendara boleh. Nak buat apa ini, majlis perkahwinan boleh. Tapi untuk ceramah umum tak boleh. Untuk pilihan raya Negeri Melaka. Apa benda ni dia orang ni? Malahan katanya bagi individu yang telah menerima vaksinasi lengkap dibenarkan untuk membawa anak-anak berusia 18 tahun ke bawah dengan mematuhi protokol kesihatan umum. Jadi majlis sosial, kenduri kendara, majlis sambutan perayaan, majlis meraihkan pernikahan atau pertunangan, majlis perkahwinan, resepsi, majlis akikah, doa selamat, tahlil, sambutan ulang tahun, sambutan hari kelahiran, reunion lah, retreat lah dan lain-lain majlis sosial dibenarkan. Atas alasan bahawa ini individu yang telah lengkap menerima vaksin dengan 50% kapasiti ruang dan penjarakan fizikal. Tapi untuk ceramah umum dah tak boleh pula dah. Aduhai. Saya masih lagi nak menyantuni tentang Azmin ni sebab ada tulisan kawan mengirim tulisan yang kata Datuk kena baca. Okey, saya baca. Dia kata bahawa kata Azmin bahawa yang tidak mahu bekerjasama dengan PBM itu kononnya adalah pendirian daripada Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi, bukannya pendirian akar umbi. Jadi dia mengatakan Azmin Ali ni kalau dia bercakap selalunya songsang dan terbalik. Dalam hal ini kononnya macam dia pula yang lebih tahu apa akar umbi UMNO mahu berbanding Presiden dan orang UMNO sendiri. Akar umbi UMNO telah buat keputusan ketetapan dalam Perhimpunan Agung UMNO bahawa UMNO tidak akan bekerjasama dengan PBBM. Presiden telah menyantuni. Dia tak payahlah buat cerita. Jangan sembang lah, saya kata macam saya semalam. Jika kita menang pun mereka kata, ya sebab mereka. Itu kalau kita kerjasama dengan PBM. Dan jika kita kalah pula, mereka kata kerjasama ini kononnya perlu diperkuatkan lagi untuk menang PRU akan datang. Jadi sedangkan Perikatan Nasional minta 14 kursi di Melaka. Kan mengarut. Sedangkan kawasan majoriti kawasan Melayu ada 19. Tinggal 5 pada UMNO. Apalah bendanya dia orang ni. Formula mereka ini adalah seolah-olah formula lintah darat ataupun formula Belanda minta tanah. Ini yang disifatkan oleh saudara Syam Jalil. Dia orang pada orang sedangkan pilihan raya lepas dia cuma dapat beberapa kursi saja. PAS langsung tak ada menang pun. Tapi nak minta sampai 14 kursi saja. Mengarut, merapu. Saudara Eman JR, ini adik saya ni dia selalu juga menghantar kiriman. Kadang-kadang tanya, abang tak baca ke? Ni insyaAllah. Dia kata Barisan Nasional nak lancarkan jentera gerak kerja pilihan raya pada 27 Oktober. Khairi Jamaluddin pula keluar ke arahan tidak benarkan sebarang perhimpunan. Jadi siapa yang untung? Untungnya adalah Perikatan Nasional. Sebab mereka walaupun ramai macam mana pun dia tak ada ramai ahlinya. Ya, secara dia mereka tak dapat mengumpul bagaimana UMNO. Jadi untuk mengelakkan pada pandangan Eman nanti, dia kata bahawa kalau buat pelancaran gerak kerja pilihan raya 27 bulan ni, tentulah semaraknya bila ahli-ahli UMNO dari seluruh negara datang membantu sahabat-sahabatnya untuk bertanding di 28 kursi Dewan Negeri. Kemudian penamaan calon juga aktiviti pilihan raya. Pengumuman calon dari SPR, aktiviti pilihan raya juga termasuklah keluar mengundi. Jadi macam mana tu? Perkataan sebarang aktiviti itu membawa makna semua aktiviti itu tak boleh. Kalau gitu baiklah batalkan saja pilihan raya ni. Nak ikut siapa ni sebenarnya? Kerana mengikut peruntukan di bawah sub peraturan 10 dalam kurungan 1, peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah dalam kawasan tempatan jangkitan ataupun pelan pemulihan negara 2021 di bawah subsections 11 peragat 2 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, tiada seorang pun boleh semasa dalam masa-masa fasa yang ditetapkan berhimpun atau terlibat. Nak gunakan akta itulah saudara. Dalam apa-apa perhimpunan, dalam mana-mana premis, di dalam mana-mana kawasan tempatan jangkitan, sama ada bagi maksud keagamaan, perkahwinan, sukan, rekreasi, sosial atau kebudayaan. Ini yang digunakan. Sub peraturan ini berkuat kuasa Mac 2020. Tapi hari pertama PKP tak pernah pun ditarik sampai hari ini. Jadi PN lancarkan juga jentera PRN mereka di Melaka. Boleh. Sedangkan sub itu masih kekal, tak ditarik. Sekarang ni bila UMNO nak mengadakan perhimpunan untuk mengumumkan calon-calon, untuk mengemukakan gerak kerjanya, dah tak boleh pula dah. Jadi sekarang ni yang untungnya PN, bukannya UMNO. Jadi Khairi Jamaluddin ni buat apa benda ni?
Itu keadaan saudara ya. Jadi kita melihat bahawa suasana pilihan raya kali ini masih dalam kekangan. Orang nak raya, bagilah orang pilihan raya. Itu keadaannya. Baik saudara, kita masuk tentang agenda bumi hangus. Ini yang penting. Jadi saya juga menerima persoalan yang ditanya oleh saudara Azmi Muhammad daripada Kelantan. Dia kata, mintalah saya ambil pencerahan. Apa dah jadi dengan KJ ini? Statement yang dikeluarkan olehnya mesti agak bercanggah. Kemudian katanya mungkin orang cucuk sate agaknya. Apakah mereka takut dengan aura bosku? Mula-mula 70% herd community. Kemudian lepas itu 90%. Hanya perlu ikut SOP saja. Sekarang ini di PRU tidak dibenarkan pula ada untuk kempen dan sebagainya. Itu persoalan dilontarkan oleh Saudara Azmi kepada saya. Sebenarnya mereka ni tak tahulah, mereka mungkin berdendam dengan Datuk Zahid, Datuk Seri Najib gamaknya. Sebab Presiden UMNO telah pun menyatakan sepanjang ketiadaan beliau sewaktu beliau menerima rawatan di Jerman, maka yang akan bersama menggembeling tenaga dalam menghadapi pilihan raya Negeri Melaka adalah Datuk Seri Najib bersama dengan Timbalan Presiden. Jadi keadaan ini tentulah tidak disenangi oleh mereka-mereka yang selama ini memang tak senang Datuk Seri Najib. Orang macam Khairi ini memanglah dia tak mau. Dia memang dari dulu lagi tidak mau bersama dengan Datuk Seri Najib. Sedangkan dia tahu zaman waktu Datuk Seri Najib dulu, kalau 1 juta manusia berada di belakang you, sayalah salah seorangnya. Kalau tinggal 100 orang pun, yakinlah Datuk Seri Najib, sayalah orangnya, salah seorang daripada 100 orang yang tinggal. Kalau semua dah tak ada lagi berdiri teguh di belakang Datuk Seri Najib, jangan risau, seorang lagi, sayalah orangnya. Tapi hari ini, sekarang ni dia padal bagian arah Datuk Najib macam-macam. Itu keadaan Kadi Jamaluddin. Dan sekarang ni mungkin saya tak tahu, ini menimbulkan persepsi rakyat. Bila kononnya Datuk Najib yang akan memikul bersama dengan berganding bahu dengan Datuk Seri Mak Hassan, maka dah ada kekangan pula. Tak tahulah saya, ini soal dulu tentang vaksin, sekarang ni SOP pula. Akhirnya rakyat merasakan bahawa SOP mengarut gemaknya. Baik saudara, yang dimaksudkan tentang bumi hangus sebenarnya adalah imbalan kata-kata, kalau aku tak dapat, biar lingkup semua. Ini yang sedang mereka lakukan. Apabila Parti Pribumi Bersatu gagal mempengaruhi UMNO melalui Presiden UMNO, Majlis Tinggi UMNO dan warga UMNO untuk bersama mereka dalam menghadapi pilihan raya di Negeri Melaka dan untuk memenuhi tuntutan mereka, maka aku tak dapat, biar hangus semuanya. Kerana itu matlamat mereka adalah untuk melaksanakan mesejnya UMNO mesti dikalahkan. Sebab itu kenyataan Tan Sri Muhyiddin, dia kata bahawa mereka masuk bertanding di semua 28 kawasan. Matlamatnya lah agar UMNO tewas. Dan dengan sesuatu tersebut, maka dalam PRU 15 nanti, maka UMNO mereka mengharapkan agar UMNO kembali menyembah mereka. Jawab saya senang aja, lambat siang bro. UMNO kalah, kita tetap setia, tak kita risau. Dulu pun kita ditumbangkan oleh agenda politik Tan Sri Muhyiddin melalui Parti Pribumi Bersatu, Dr. Mahathir, dan duduk di bawah Parti Keadilan apa semua. Dan kali ini nak lakukan perkara yang sama. Artinya, aku tak dapat, biar semua. Inilah agenda, dikatakan agenda bumi hangus. Mereka sudah memegang kaki PAS supaya tak boleh bergerak. Tetapi waktu yang sama minta supaya PAS menyantuni agar memujuk UMNO bersama dengan mereka. Saya kata, where got road this one? Matlamat mereka hanya satu. UMNO mesti ditumbangkan agar ahli-ahli UMNO bila dah kalah nanti boleh menyerta PBM sebagaimana berlaku kotak-kotak ni melompat menyertai parti mereka. Dan PBM bersama PAS runjak lain tak ada nak mengajak UMNO yang dikatakan sombong. Saya hairan lah dia orang ni. Apalah salahnya UMNO? Ketetapan kita nak kerjasama. So jadi pada dia, aku tak dapat, biar semua tak dapat. Biar bumi ini hangus terbakar. Itu matlamatnya. Jadi sekarang ni saja mereka mengharapkan supaya kita dikalahkan. UMNO tewas di Melaka kerana jeda waktu selepas ini adalah pilihan raya umum.
Dalam pilihan umum nanti, mereka mengatakan, tengok, tanpa kami, UMNO tewas di Melaka. Jadi kerana itu, UMNO mesti bersama dengan kami. PAS pula kata, mesti mengadakan, wujudkan perpaduan ummah. Mesti ini. Jadi mereka nak diktik UMNO. Sebab itu, warga UMNO, ahli-ahli dan rakyat Melaka yang cinta dan kasihkan pada UMNO, mesti meletakkan harga yang mahal kepada mereka ini. Dan sebab itu calon-calon yang akan diturunkan oleh UMNO bertanding nanti mesti diberi kemenangan. Ini realiti saya. Saya bukanlah nak cakap besar saudara. UMNO insya-Allah boleh menang, tetapi mereka cuba melakukan aku tak dapat biar semua tak dapat. Sebab itu nak bertanding semua kursi walaupun dia tahu bahawa mereka tidak akan menang. Ini keadaannya. Sebab itu saya katakan warga UMNO kena sedar. Matlamat kewujudan UMNO APBM adalah untuk meroboh dan merobek serta menghakiskan keyakinan rakyat terhadap UMNO. Itu saja. Jadi janganlah anda leka. Jadi anda yang menjadi kluster menteri apa semua ni yang lupa diri ni apa hal? Sedap pada situ. Memang kita tahu ada kalangan kluster menteri ini lebih baik memuja Tan Sri Muhyiddin. Mereka ada kalanya kalau keadaan tertentu mereka akan meninggalkan Datuk Ismail Sabri. Kalau impian mereka tidak tercapai. Ini yang berlaku, bukan saya tak tahu ada berapa kerat menteri-menteri. Sebab itu dulu waktu kita kata tarik sokongan, mereka tetap tak nak tarik sokongan. Mereka nak lebih senang berada dengan Tan Sri Muhyiddin. Mereka lupa bahawa PBM itu nak bunuh UMNO. Bagi mereka biar dia lingkup pada mereka. Asalkan aku selamat, asalkan aku puas hati, asalkan aku puas hati. Ini dimaksudkan biar bumi hangus. Sebab itu ahli UMNO kena sedar. Sekarang ini mereka yang marah pada Datuk Zahid Hamidi kerana Datuk Zahid Hamidi menyantuni kehendak akar umbi. Dan sekarang ini sudah ada gerakan. Ini lagi teruk lagi ni. Sudah ada gerakan mengadu dombakan supaya Perdana Menteri menentang Presiden UMNO. Sebab itu mereka mengatakan mesti dibuat satu usul dalam Perhimpunan Agung UMNO ni. Sebab ini sekarang ni musim mesyuarat cawangan supaya pemilihan parti diadakan tahun ini. Kenapa mereka mahu adakan itu? Sebab mereka nak mengadukan agar Datuk Seri Ismail Sabri menentang Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya tak ambil kisah. Saya kata ahli akar umbi lebih faham tentang senario politik. Cuma mereka tak faham bahawa UMNO, ahli-ahli UMNO tahu anda punya silat pulut. Sebab itu Datuk Mak Hassan dia kekal bersama dengan Presiden. Dan saya nak bagi tahu Datuk Seri Ismail Sabri kalau beliau terperangkap dengan percaturan politik yang diadonan oleh puak-puak kluster menteri ini, beliau juga bakal menemui suasana politik yang bahaya. Sebab orang UMNO ni kalau dia marah dia bukan peduli kamu menteri ke, kamu Perdana Menteri ke, dia tak suka dia buang. Jangan lupa saudara, walaupun Dr. Mahathir bertembung dengan Tengku Razali Hamzah at one time 1987, sebenarnya ahli UMNO dia buat keputusan mereka memihak pada Tengku Razali Hamzah. Ini sejarah ini akan berulang kalau Datuk Seri Ismail Sabri terperangkap dengan acuan ataupun adu domba yang dilakukan oleh kluster-kluster menteri. Mereka nilai tak ada. Sebab asalkan memenuhi hasrat aku. Dan mereka tak tahu dan lupa bahawa PBM ini nak menghancurkan UMNO. PBM pula biar lingkup UMNO. Biar UMNO tak boleh menang apa-apa kursi pun. Sebab itu dia pun meletakkan dia punya calon-calon untuk merosakkan undi. Sebab itu PAS pun diharit sama. Dan akhirnya saya Pakatan Harapan akan menang. Matlamat mereka nak. Orang kata biar mereka bukannya biar berputih tulang jangan putih mata, tapi bagi mereka biar putih mata. Ini tindakan jahat. Dan semua orang tahu kalau dah 3-4 penjuru, Pakatan Harapan senang lenang, tak ada masalah. Ini fikiran daripada kumpulan puak-puak kluster menteri dan mereka yang berada dalam PBM dan PAS. Bukan ahli PAS. Ni lebay-lebay yang di atas tu mencaturkan keadaannya kita buat begini. Kursi yang selamat UMNO ni kita kacau. Tak apalah biar PH menang. Bukan lama pun dalam 7-8 bulan. Lepas tu kita pendek balik lah. Bila UMNO patah balik bersama dengan kita menanglah balik pilihan raya. Itu matlamat dia. Saya nak bagi tahu kalau mereka buat begitu tak sah mimpilah UMNO nak patah balik ke belakang. Tidak mungkin UMNO berpaling kembali. Tidak mungkin. Cukup-cukuplah kita dah tahu percaturan mereka. Jadi itulah hakikat sebenar saudara. Sebab itu Tan Sri Muhyiddin dia berkata bahawa Perikatan Nasional akan bertanding di kesemua 28 kursi di Melaka.
So dia buat keputusan itu, dia kata walaupun dia pastinya tahu bahawa peluang parti PBM yang kecil itu tak ada sokongan. Dia tahu. Bengonglah kalau tak dapat membaca aliran politik. Dengan jumlah keahliannya, dengan jumlah cawangan yang ada di Melaka. Dulu pun masa dia bertanding dulu pun calon-calon daripada Parti Pribumi Bersatu yang menang tu adalah data sokongan daripada Parti Keadilan. Sokongan daripada daripada DAP. Maka mereka menang. Jadi dia tahu sebenarnya. Jadi dia kata tak ambil kisah. Dia tak kisah soal penyatuan ummah ke, soal apa pun tak kisah. Yang penting Parti Pribumi Bersatu akan bertanding di kesemua 28 Dewan Undangan Negeri. Ini keadaannya. Matlamat lain tak ada. Biar dia hancur sekarang. Ya, kita dah nampak perkara ni. Kita dah nampak sebenarnya sejak daripada langkah Sheraton lagi. Sebab dia punya pencaturan. Tapi tak mengaku. Bukan saya hendak. Saya tak hendak. Tapi gerakan dijalankan. Itu Tasimuddin. Langkah Sheraton. Jadi tak mau dia dilihat, menjatuhkan Dr. Mahathir dan sebagainya apa semua. Bukan saya tak nak ini. Tapi dah semua nak pilih saya Perdana Menteri. Saya je Perdana Menteri. Dah dia pegang. Walaupun dia punya jawatan, walaupun dia punya legitimacy dia tak cukup, dia takkan buat. Itu keadaannya. Semua orang tahu, rakyat semua tahu. Dan hari ini dia dilihat untuk mengajar UMNO kerana tidak mau kerjasama dengan PBM. Sebab itu dia kata bila UMNO lantang dan konsisten menolak kerjasama dengan PBM, maka pada dia kata dia akan bertanding semua. Sebab itu saya bersyukur pada Allah SWT, Presiden UMNO dan ahli pimpinan Majlis 3 UMNO tidak terperangkap dengan pencaturan politik adonan Parti Pribumi dan Perikatan Nasional. Akhirnya UMNO memutuskan kita bertanding solo. Come what may. Sebab kalau mereka betul-betul ikhlas mau penyatuan ummah dan mau menewaskan Pakatan Harapan, sepatutnya mereka bersama dengan UMNO. Ini tidak. Jadi bagi saya lah, saya lihat ada perkara. Pertama, untuk pecah belahkan undi Melayu supaya UMNO dan BN tidak boleh menang. Jadi dia nampaknya lebih sanggup lah jika Pakatan Harapan menang dan daripada membiarkan UMNO menang. Dia takut kalau UMNO menang, maka dia bertambah wuyup lagi. Sebab dia merasakan kalau dengan Pakatan Harapan, dia boleh patah balik. Sebab mereka, jangan lupa saudara, mereka pernah bersama dalam Pakatan Harapan. Mungkin mereka boleh patah balik. Tapi dengan UMNO ni, kalau UMNO menang, sedang keadaan sekarang pun UMNO tinggalkan lagi, apatah lagi kalau UMNO menang. Saya merasakan kalau UMNO menang di Melaka, bye-bye teruslah. Bukan hanya dia, dengan katak-katak, dengan kluster-kluster menteri juga kita akan tinggalkan. Kedua, dia kata mereka merasakan bahawa jika UMNO dan BN kalah, maka mereka boleh tunjuk yang UMNO dan BN perlukan mereka untuk pilihan raya umum yang ke-15. Sebab itu, Tasimuddin dan pimpinannya tidak mahu UMNO menang dalam PRN Melaka ini. Jika UMNO menang, maka tamatlah riwayat Perikatan Nasional dan PBM. Mereka akan ditinggalkan berpecah belah. Sebab itu saudara, kenyataan daripada setiausaha veteran UMNO Datuk Mustafa Yaakob, dia menyatakan bahawa seandainya selepas pilihan raya umum di Melaka nanti, pilihan raya negeri Melaka nanti, seandainya Perikatan Nasional tumbang semuanya, PAS mungkin akan cuba mahu menyahut balik untuk bersama dengan UMNO. Ini sebab veteran UMNO menjangkakan PAS akan meninggalkan Parti Pribumi Bersatu sekiranya koalisi Perikatan Nasional kalah teruk pada PRN Melaka. Jadi menurut Datuk Mustafa Yaakob, dia kata jangkaan itu dibuat susulan pilihan raya negeri Melaka bakal menjadi medan yang menguji kekuatan politik Barisan Nasional dan PM sebelum platform penentuan terakhir yang paling getir, iaitu pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Jadi PAS kononnya mendakwa mahu menjadi ejen pendamai UMNO Bersatu, namun hakikatnya itulah strategi parti itu untuk membuktikan ketaatannya kepada abang besarnya, iaitu Perikatan Nasional. Sebab mereka lebih tunduk pada kehendak PBM. Tapi apa yang akan jadi pada PR15 sebenarnya banyak bergantung kepada pilihan raya negeri Melaka. Kerana medan ujian pilihan raya negeri itu akan menjadi penentuan kesinambungan kerjasama politik antara PAS Bersatu dan diharap oleh mereka UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu beliau menjangkakan PAS akan meninggalkan Bersatu dan kembali untuk mencari ruang untuk bergerak di bawah Mufakat Nasional sekiranya Perikatan Nasional kalah teruk pada PRN Melaka nanti. Itulah keadaannya saudara, ya.
Jadi sebab itu Saudara Syam Jalil dia kata pucuk pimpinan UMNO tidak terperangkap. Jangan mudah terperangkap dengan percaturan yang ataupun formula yang ditawarkan oleh sama ada PAS dan PN ni macam formula Belanda minta tanah. Kiranya UMNO memberi kerusi pada Bersatu pada pihak Melaka, parti itu pasti akan memaksa UMNO untuk bekerjasama dengan PRU15 nanti. Itu keadaannya. Jadi tak ada tempat. Jangan berikan lagi satu tempat pun kepada mereka. Saudara, cuma yang agak saya menarik sikit di Melaka ni, tiba-tiba semalam kemarin kecoh. Kecoh sedikit di mesyuarat UMNO Cawangan Kelabang Kecil. Dapatan saya punca kecohan itu kerana dalam mesyuarat cawangan UMNO kat Cawangan Kelabang Kecil, Datuk Idris Harun, mantan Ketua Menteri yang sekarang ni telah pun dipecat daripada UMNO, telah berada dalam mesyuarat tersebut. Sebenarnya yang silap pun adalah Ketua Cawangan Kelabang Kecil. Cawangan Kelabang Kecil tidak digantung. Cawangan Kelabang Kecil masih ada dipimpin. Dalam kawasan Kelabang Kecil itu, pemimpinannya terdiri daripada kaum kerabat Idris Harun. Ketua cawangannya pak saudara dia. Ketua wanita cawangan adalah mak saudara dia, mak su dia. Jadi ketua pemuda juga kaum kerabatnya. Jadi sepatutnya mesyuarat diadakan di Dewan orang ramai di Kelabang Kecil, tapi diadakan dalam pekarangan rumah ini Idris Harun. Jadi saya tak faham kenapa. Jadi keadaan ini menimbulkan keresahan di kalangan ahli. Dan saya pun tak tahu macam mana Idris Harun pula boleh hadir. Bagi saya lah, pak-pak saudara nak gunakan kawasan Dewan kat rumah, gunakanlah. Jadi aku tak payah datang lah sepatutnya. Ini tidak, dia datang. Jadi dalam keadaan begini, tak tahulah saya rasa sebenarnya beliau pun, Idris Harun pun sebenarnya dah menyesal. Tapi orang kata telajak perahu boleh diulurkan, telajak kata buruk padanya. Itu keadaan yang berlaku di Melaka hari ini. Dan saya juga jadi apa yang berlaku di Kelabang Kecil tu, itu hanyalah kesilapan teknikal. Dan kena ingat saudara ya, bahawa pimpinan UMNO Cawangan Kelabang Kecil itu ramai kaum kerabat Idris Harun. Jadi saya ketawa lah. Sepatutnya ada dewan, tapi katanya kerana dewan itu tidak mempunyai peralatan. Itu dapatan saya katanya lah. Dan Idris Harun pula, ya dia datang paksu Cawangan. Apa itu bagi pula bucak peluang. Dia baluhnya bagai narak. Itu yang sedikit keresahan. Saya tak dapat mendengar keseluruhannya, tapi dapatan saya begitulah katanya. Bagi saya membuat andaian kerana UMNO Cawangan Kelabang Kecil itu pimpinannya adalah kaum kerabat, bukan ramai pun. Saudara, biasalah ahli-ahli UMNO ni cawangan ini, cawangan itu. Tapi Cawangan Kelabang Kecil adalah dipimpin oleh pak saudara ini, Idris Harun, ketua wanitanya, ketua pemudanya dan pimpinan-pimpinan dalam cawangan itu. Jadi saya harap warga Melaka jangan gusar sangatlah apa yang berlaku. Tak payah nak marahlah ketua cawangan tu pun, sebab dia menyantuni anak saudara dia. Tak payah marahlah ketua wanita pun. Cuma kesilapan tekniknya, mesyuarat itu diadakan dalam kawasan rumah Datuk Idris Harun. Mungkinlah kerana menghormati saudara. Saya pun tak tahu. Cuma saya senyum, ketawa lah. Jadi saudara Akhtar Hasrul diketapati bersembur menyembur menyembur pulanglah saudara. Cuma yang saya agak agak tersentuh hati dan perasaan saya kerana saya melihat soal dres mengamuk ke apa semua, itu soal lain lah. Tetapi apabila saya menampak dan melihat gambar, iaitu mantan Ketua Menteri saudara Datuk Sri Sulaiman Ali, dia pergi hadir setelah bapa tahu bahawa Datuk Nur Hizam Hassan Bakti, beliau ada bekas exco waktu Datuk Sulaiman menjadi Ketua Menterinya. Itu adun Penggalang Batu yang membawa usul atau yang menarik sokongan pada beliau hingga berlakunya keruntuhan kerajaan negeri Melaka ya. Jadi tapi saya dipahamkan bahawa Nur Hizam Hassan Bakti ini sedang menjalani rawatan di hospital kerana menjalani pembedahan. Dan Datuk Sulaiman Ali, dia tak ada berdendam, dia terus datang melawat, dia bawa Datuk bersama dengan Datuk Rauf sebagai Ketua Perhubungan UMNO. Ini bukan politik saya, dia bukan kerana lawatan politik, tidak.
Datuk Sulaiman Ali ni sebagai saya katakan orang baik. Sebab dia merasakan waktu beliau jadi ketua menteri, Hizam Hassan Bakti ni adalah antara esko-nya. Jadi sekarang ni tengah menerima rawatan selepas pembedahan. Jadi beliau memisahkan antara ideologi politik dengan manusiawi, dengan kemanusiaan. Di sinilah saya katakan murninya hati jiwa Datuk Sulaiman Ali. Soal berbalah lah politik jadi kawan dah tidak dapat rawatan, dia pergi melawat. Di sinilah saya katakan bahawa politik boleh tidak mestinya menyangkut tentang kehidupan kita ataupun persahabatan. Kita berbeza pandangan, berbeza politik, tidak boleh menjadikan itu sebagai permusuhan. Jadi itulah murninya. Tapi orang katalah UMNO ni berlakon dan sebagainya. Bagi saya, no. Saya lihat sendiri bahawa cara beliau masuk dalam ward itu, apa khabar saudara, begitu mesra. Dan akhirnya saudara Nur Hizam Hassan Bakti dia begitu terkesima, begitu terharu. Dan dia terharu, dia kata bahawa dia tidak menjangkakan bahawa mantan ketua menteri itu boleh datang melawat beliau. Sedangkan mana kawan-kawan yang lain? Mana mereka yang konon-konon ni? Oh, di mana teman-teman yang dulu sama-sama berjuang? Akhirnya beliau ditinggalkan sendirian di hospital. Tapi Datuk Sulaiman Ali turun, menantu ni, begitu juga Datuk Rauf. Saya nampak inilah seharusnya kita harus mengamalkan politik yang tidak membezakan suasana gitu. So, jadi ini harus dijadikan sebagai contoh dan tauladan. Politik tidak boleh memisahkan sesama kita hanya kerana politik. Apabila sesuatu ada masanya kita bersantun. Kita lah waris bangsa yang mengukuhkan penyatuan umat. Tapi tak perlulah diwawarkan mesti ada parti ni bercantum. Tak perlu, parti-partilah. Dalam keadaan sekarang ni dah 5-6 parti-parti Melayu ni biarlah bertergabur bagi saya. Tapi kalau suasana tertentu kita mesti kembali bersatu. Saudara. Sebab itu saya katakan bahawa dalam pencerahan saya malam ini juga berhubung dengan kedudukan kursi-kursi di Dewan Negeri. Malam ini merupakan malam terakhir saya memberi kenyataan tentang laporan ataupun analisa berhubung dengan kedudukan kursi-kursi Dewan Negeri di Dewan Undangan Negeri Melaka. Sebab saya katakan 5 kursi selesa di Sungai Rambai, di Serkam, Kuala Linggi, Tanjung Bidara dan Air Limau. Ini memang kubu, tak boleh kata cakap besar lah. Tapi insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, 5 kawasan ini adalah milik penyokong-penyokong kuat UMNO. Cuma perlu berhati-hati di 8 kawasan. Sebab itu saya katakan harga UMNO, warga UMNO Melaka khususnya kena berusaha keras. Tak payah nak ugut, berusaha menawan hati pengundi, terutama pengundi-pengundi muda di 8 kawasan itu di Lendu. Sebab dulu pun Lendu pun Datuk Sulaiman Ali menang pun lebih kurang 600 lebih dia punya jumlah majoritinya. Kemudian begitu juga di Tabuh Naning, di Gadik, Asahan, Pantai Kundur, Air Molek, Rim dan Melimau. Inilah 8 kawasan. Jadi kalau 8 kawasan ini mampu untuk dipertahankan, artinya UMNO mempunyai base sebanyak 13 kursi. Dan daripada 13 kursi ini memang betul tak boleh menubuhkan kerajaan lagi. Sebab dia 28, jadi sekurang-kurangnya kita perlukan 15 kursi. Saya melihat ada 5 kawasan lagi yang di mana pengundi-pengundi terdiri daripada warga bangsa Melayu, iaitu di kawasan Pekalan Batu, kawasan Duyung, Bemban, Kelebang dan Macap Jaya. Kalau sebab dulu pilihan raya dulu tu kekalahan calon UMNO Barisan Nasional disebabkan kita meletakkan calon daripada MCA MIC. Pengundi tanda. So kali ini kita kena bersusung dengan mereka. Let us go to this election kali ini bagi mereka yang hebat sangat. Ada teman bertanya dengan saya, dia kata MCA ni macam mana? Saya kata nak katakan MCA hebat tak tahulah. Dia orang pun sekarang dalam keadaan dalam dalima. Saudara mungkin tak tahu, ketua pemuda dia pun wanita, bukan lelaki saudara. Nicole. Jadi gitu keadaan MCA. MCA yang bagi saya Presiden pimpinan UMNO kena tegas. Ikutlah kehendak ahli, kehendak rakyat Melaka agar 5 kawasan yang saya sebut tadi itu dikekalkan pada calon-calon daripada UMNO ataupun dari Melayu. Kalau mereka hebat sangat, pergilah bertanding 4 kawasan, iaitu di Bandar Hilir, Kota Laksmana, Kesidang dan Air Keruh. Yang lain jangan kacau lah. Baik, saya harus juga memberi laporan tentang analisa saya bagi Parlimen Jasin. Dalam Parlimen Jasin di kawasan Bemban,
Jumlah pengundi adalah sejumlah 18,393 orang. Pilihan raya yang lalu, UMNO meletakkan calon daripada MCA, sedangkan pengundinya Melayu ada 61%, Cina ada 21%. Jadi calon daripada UMNO Barisan Nasional daripada BN-MCA adalah Koh Chin Han. Dia dapat 5,653, kalah kepada Wong Fort Pin daripada DAP, di mana majoritinya 1,345 dan PAS dapat 2,762. Jadi kalau kita meletakkan calon Melayu, insya-Allah rasanya boleh menang sebab 61% pengundi sejumlah 18,393 terdiri daripada pengundi Melayu. Saudara, kemudian RIM, kawasan RIM ini jumlah pengundi adalah 13,689. Calon UMNO menang, dia dapat 5,301, tapi majoritinya cuma 536. Calon kita Saudara Ghazali Muhammad mengalahkan Ketua Perhubungan PKR iaitu Samsul Iskandar dengan majoriti 536. PAS Kintan Man dapat 1,262. Jumlah pengundi 66% daripada 13,689 itu adalah Melayu, 19% adalah Cina dan 13% adalah India. Diserkam saudara ya. Calon UMNO daripada Zaidi Atan dapat 6,401 undi. Jumlah pengundi diserkam 15,748. Ini boleh menang sebab pengundi di situ 90% Melayu. Jadi calon UMNO menang selesa. Majoritinya 2,737. Besar dia punya jumlah majoritinya. Di Merlimau UMNO dapat majoriti, dia menang. Jumlah pengundi adalah 13,810. Calon UMNO Roslan Ahmad dapat 5,290 mengalahkan Yuhaizat Abdullah daripada Amanah 5,160. Majoritinya adalah 130 saja. Di sinilah saya katakan bahawa gerak kerja, kerana di situ ada 69% pengundinya daripada warga bangsa Melayu dan pengundi Cina ada 18%, India ada 12%. Dan akhir sekali adalah N28 Sungai Rambai. Jadi di sini juga UMNO selesa kerana calon jumlah pengundi 11,792. Undi Melayu ada 83%, 83,75%. Undi daripada keturunan Cina 13%, daripada India ada 2%. Jadi calon UMNO Hassan Rahman dapat 5,088, menewaskan calon daripada PBM Azlina Rahman cuma dapat 3,419, Zakaria Kasnian daripada PAS dapat 1,405. Jadi kalau dicampurkan PAS dengan PBM pun cuma ada lebih kurang 4,824 saja. Sedangkan majoriti kita adalah 1,669. Ini kawasan yang selamat di Sungai Rambai. Jadi sebab itu warga UMNO kena bekerja untuk memastikan bahawa pengundi-pengundi perlu disantuni. Jumlah pengundi 83% Melayu. InsyaAllah boleh menang di Sungai Rambai. Sebab saya katakan tadi, itu adalah fixed deposit UMNO. Jadi teman-teman di Melaka, selamat mengundi, selamat memilih. Saya tak tahu lagi, mungkin besok atau lusa kalau saya dapat, kita akan melihat calon-calon muka-muka baru yang akan diturunkan oleh UMNO sebelum penamaan calon yang akan berjalan, saya rasa dalam minggu depan. Teman, kita jumpa lagi malam esok untuk mengulas politik negara. Yang saya harapkan kita warga cinta damai berhati-hatilah untuk kita tidak mudah terpedaya oleh mereka yang mahu melihat agar bumi ini hangus asalkan matlamat mereka tercapai. Selamatkan bumi ini, selamatkan martabat kita, selamatkan ummah kita. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.